Memang Haziq. Yeah! Hello, Assalamualaikum, apa khabar semua penonton Minggu Saham Digital bersama saya Alif Rahan. Dan sekali lagi kita bersama dengan inilah ada Prof daripada Sheffield. Macam-macam lagi. Tak adalah Amin itu je doktor lah. manja sekarang Prof lah. Tak adalah, yang tu doktor filosofi. Yang ni manalah tahu Dua-dua ada yang nak sponsor PNB nak bagi ni ke pada study lagi ke. Alhamdulillah, Kita aminkan je. Doa orang yang soleh dan beriman ni insya-Allah akan Ya, makbul. saya lagi-lagi itulah saya setuju. Setuju tak, je. selalunya Setuju saya je. rasa doa orang ternaya lagi cepat kan. Doa tak niaya ke? Ternaya juga ni sekarang ni. Okey, tak adalah, gurau-gurau je. Okey guys, dunia ini lebih menyeronokkan bila kita membuka minda dan imajinasi kita untuk mencipta sesuatu yang baru dan di luar jangkaan kita. Jadi mari kita selami dunia fantasain, bukan fantasi. Alright, selamat datang adik-adik dan juga ibu bapa semua ke dunia kimia. Macam saya cakap tadi, saya Alif Farhan, di mana kita akan pelajari tentang kebergunaan kimia dan cara betul untuk mengendalikannya guys. Dan rancangan dunia kimia ini dibawakan kepada anda oleh CCM Advancing Chemistry for a Better World. Alright, Zik, macam episod sebelum ni kan, kita belajar apa tu? Aku pun dah lupa. Nampak tak? Hydrogen peroxide. Kita buat ubat gigi. Ubat gigi siapa? Ubat gigi elephant. Ubat gigi gajah, ya, bagus. Ya. Lepas tu ada satu lagi tu. Kita buat non-Newtonian. Non-Newtonian fluid. Itu dia payah nak sebut tu. Itulah adik-adik semua di rumah kena belajar tinggi macam Bro Haziq ni lah. Okey, terima kasih Haziq sekali lagi kerana sudi hadir dalam orang kata segmen saintis dunia kimia ni. Alright, hari itu saya tak sangkalah saya akan belajar eksperimen gajah apa semua. Alif rasa apa kata kita ke belakang teruslah. Boleh. Kita sambil-sambil kita sembang ni kan, kita terus cek apa sebenarnya tajuk apa yang kita akan merungkai pada hari ini. Jik, sinilah. Sini Saya kalau duduk kat bang-bang eksperimen ni sekarang nanti pening pula kepala. Itulah pasal. Okey. Saya nampak ada sesuatu yang menarik lah pasal Alif ni, iaitu Alif pakai baju ada warna apa ni? Warna apa yang ni? Ni warna putih, ada kuning, pink. Macam dia pun pakai. Okey, faham ni, nampak ni. Dia punya baju ni. Cuba baca. Ada sesuatu yang menarik yang tertulis kat sini. Yang ni, baju ni warna pink tak wujud. Yang ni baju disponsor oleh Datuk Seri Vida ke apa? Manalah tahu. Amin. Okay, jadi sebenarnya apa yang kita nak cakap adalah warna pink ni adalah satu warna yang sangat-sangat pelik ya sebagai intro kita pada sesi dunia kimia kita pada kali ini. Jadi siapa-siapa yang minat warna pink di luar sana, terutama sekali mungkin wanita-wanita, tapi sekarang pun lelaki ramai yang minat warna pink juga. Lelaki pun minat pink juga. Tapi itulah pasal kita jangan judge. Jangan judge lah. Boleh je nak minat warna apa-apa. Tapi kenapa warna pink ni dia satu yang pelik dan tak wujud? Okey, boleh tak kita nak minta production untuk tunjukkan satu gambar pelangi, contoh gambar pelangi yang ada. Okey, yang ni warna-warna biasa pelangi lah. Ini warna-warna yang ada pelangi. Ingat tak nama-nama dia? Ingat tak singkatan? Dulu kita ingat Roy G. Beef lah. Red, orange, yelah, yellow, macam tu lah. green. Betul, orang sekarang duk main Upin Ipin apa bagai kita tak ingat. Tapi ini adalah contoh warna gambar pelangi lah yang kita ada. Ada satu yang pelik pada warna pelangi ni, iaitu kalau korang tengok, cuba cari mana warna pink. Tak jumpa kan? Jeng. Adalah dok. Okey, kembali bro, kembali kepada kita. Kalau kita tengok yang kat belakang tengah tu antara merah ke kuning tu mungkin ada sikit pink kot. Ada satu titik pixel silap lah. Tak ada. Sebenarnya pink memang tak ada. Pink memang tak ada dekat pelangi. Boleh cuba cari, ambil kantor pembesar, memang tak ada. Sebab apa? Sebab pink ni adalah gabungan antara merah dengan biru kan? Ya, betul. Masalahnya adalah apa? Okey, kita tunjuk balik gambar tadi, gambar pelangi tadi. Kita tunjuk balik. Merah kat mana, purple kat mana, biru kat mana. Okey, kita tengok. Jauh kan? Jauh. Jadi macam mana dia orang nak bertemu? Macam mana nak bertemu? Jadi maksudnya warna pink memang tak akan boleh dihasilkan oleh spektrum warna tampak. Okey, balik kamera, kamera. Okey, jadi warna pink ni sebenarnya memang tak dihasilkan oleh spektrum warna tampak. Jadi kita tengok ni apa nama warna-warna yang berada di dunia kita ni, mana datang warna pink? Jadi warna pink adalah satu warna yang sangat-sangat pelik dan aneh, dan orang kata dia tak wujud sebenarnya. Sebab apa? Dia hanya ada dekat otak kita. Jadi warna pink, dengar ni, warna pink dia adalah apabila cahaya berwarna biru dan merah dia masuk kat otak kita tanpa warna hijau. Jadi bila tak ada warna hijau. Yang ni seriously Alif pun tak tahu sebenarnya. Itu yang kita ternganga tu dengar tu explanation tu.
Jadi bila tak ada warna hijau, jadi otak kita ni, kat retina mata kita ni hanya ada 3 penangkap warna. Warna merah, biru dengan hijau. Jadi bila tak ada warna hijau, otak kita ni akan cipta satu warna. Nama dia warna pink. Yes. Jadi pink ni adalah semata-mata cahaya tanpa warna hijau. Jadi kalau orang panggil contohnya Blackpink, nama lain Blackpink apa? Nama lain Blackpink. Nama lain dia Black No Green lah. Black No Green lah. Sebab Blackpink tu tak ada hijau. Jadi itu adalah so maksudnya Blackpink tu patutnya tak wujud lah kumpulan tu lah. Alamak, itu kan? Jangan hang kena serang lagi. Tak adalah. Dia punya army tu power tau. Army Blackpink tau. Jadi point dia adalah dengan dengan pengetahuan sains yang kita ada, kita boleh tangkap satu benda yang aneh yang boleh buatkan kita rasa sangat-sangat kagum dengan dunia kita. Nampak ni. Kita banyak benda kita tak faham, dan yang paling penting sekali kalau kita tahu pasal benda tu, kita boleh lah buat baju dan kita boleh jual lah, dapatlah. Dapatlah. Tak ada. Kali ni tak ada. Kali ni kita dah tukar dah. Kali ni sebab Semalam mungkin ubat gigi boleh jual. Warna pink rasanya free kot. 4-5 kali buat duit. Tak adalah. Tapi kepada tuan-tuan ataupun adik-adik, macam tadi cakap kan, bukan semata-mata kita nak cerita pasal pink, tapi mungkin lebih kepada cerita pasal spektrum pelangi, warna-warna macam mana terhasilnya color pink tu. Itulah dia kan. Yes. Dan kita nak tunjuk bahawa baju yang kita pakai, warna dia pun sangat-sangat menarik. Kita boleh cerita 2 jam tentang warna pink saja. Tapi kita ada setengah jam je bro. Ada setengah jam je. Bro Haziq pula, itu tadi dah kasih penerangan tentang orang kata spektrum pelangi dan sebagainya. Yang kali kedua pula, sebab hari tu bro janji kata nak buat magic apa semua kan. Sampai betul. Ke sudah aku fikirnya, magic macam mana? Sains ni boleh magic ke? Bukan 2 benda yang berbeza ke? Sains dan magic. Betul. Jadi satu magic lah yang kita akan buat. Jadi ini demonstrasi pertama kita pada petang ni. Kita akan buat botol ni dia terapung. Apa maksud terapung? Maksud terapung adalah kita tak pegang lah kan. Ini kita kata, wah lama terapung ke apa? Tak kan, sebab kita pegang. Kita pegang dia punya dinding. Jadi dia tak terapung lah sebab kita yang pegang. Sekarang ni cabaran kepada Alif, iaitu untuk angkat botol ni tanpa pegang dia punya dinding botol. Tanpa pegang dia punya dinding botol. Nak buat dia terangkat. Tapi masalahnya botol ni macam pecah je. Mana pecah ni botol plastik. Tu terapung. Nampak tanpa pegang dinding botol. Okeylah, baliklah. Bagus. Nampak kita. Dah terapung dah dok. Ada hadiah ke? Produk arus ke apa ke? Alamak. Tapi Alif yang kena buat lah untuk buat dia terapung tanpa sebarang trik dan juga tanpa sebarang penipuan. Itu scam tadi. Scam. Hang tak tahu, lagi aku buka cerita belakang kau lagi tak ada. Aduh, dia boleh pula buka cerita scam kan. Buat dia terkapung. Buat terkapung memang tak boleh lah. Kalau ni macam ni je lah saya buat. Yang itu masih memegang dia punya dinding botol tersebut. Satu cara adalah dengan mungkin kita masukkan jari kita ke dekat tengah-tengah. Oh, betul juga tu. Tapi tak jadi apa-apa lah sebab dia kena ikut saiz jari juga tu. Rasanya kalau pakai ibu jari kaki boleh kot. Boleh cuba lah. Tak apa. Macam-macam lah. Jadi maksudnya dalam botol ni dia adalah udara. Jadi kalau kita cuba masukkan apa-apa pun, kita cuba angkat, dia tak jadilah. Sebab udara tu dia tak membantu langsung untuk kita mengangkat botol. Tapi apa yang akan berlaku adalah kita cuba letak sesuatu yang selain udara. Jadi kita nak buat benda ni. Ini adalah boreh. Beras tuan-tuan, nampak tak? Jadi kalau pakcik makcik yang selalu cakap apa nama anak-anak selalu mengambilkan boreh ke apa ke, jadi ini adalah satu kita merealisasikan impian mereka untuk mengambilkan boreh. Jadi kita nak ambilkan boreh ni. Apa jadi kalau kita letak boreh ni? Boreh orang Jokowi pula keluar dia. Boreh ni kita letakkan ke dalam botol. Cuba. Kita masuk Sebab yang senang ni saya boleh tolong dok. Dok lagi bro. Dok. What's up dok? Masukkan. Settle. Kena tambah lagi ke apa? Terpulang lah. Cabaran dia adalah kita nak angkat botol ni tanpa kita pegang dinding dia. Alright. Dah letak bagai. Bagus. Ya Allah. Bersepah. That's why lah bro. Aku tak, orang kata kalau makmal dengan dapur semua tempat-tempat dilarang. Sebab apa? Bersepah dah. Jadi maaf ya tuan-tuan perempuan, nampak tak? Sebaiklah hang dapat isteri misali yang boleh. Okey. Sekarang angkat lah. Angkat? Dah letak dengan beras.
Jangan. Tak senonoh. Cuba ambil ini, pensel ni, cucuk. Dan angkat dia. Cucuk. 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 Angkat. Okey, kalau ni saya faham kan. Okey, apa yang jadi ni? Maksudnya adakah mungkin ni dari segi perbezaan volume isi padu ke apa kan? Untuk kita terangkan kepada adik-adik. Okey, jadi apa yang berlaku adalah sebenarnya okey, sebelum tu kita tunjuk satu demo. Magic trick dia. Mungkin yang ni kecil lah. Mungkin yang ni kecil. Macam mana pula dengan yang ni besar sikit kan? Okay. Jadi besar ni dia lebih apa? Berat dah. Pandai. Okey, jadi kita cucuk dan kita angkat pun sama juga. Jadi hanya dengan menggunakan kuasa beras adik-adik ya. Adik-adik, tuan-tuan, puan-puan sekalian, beras ni rupanya dia berkuasa untuk membolehkan kita mengangkat botol ni. Maksudnya macam ni bro, rasanya teknologi ada tak dari segi idea ni digunakan, diaplikasikan dengan teknologi sekarang? Yes, teknologi ni diaplikasikan sepanjang hidup kita, iaitu dengan namanya geseran ataupun friction lah dalam bahasa Mak Salehnya. Geseran. Jadi apa yang berlaku adalah apabila kita meletakkan botol ni penuh dengan beras, dia akan menghasilkan geseran apabila kita memasukkan pensel ke dalam botol ni. Jadi bila kita angkat ni, dia akan menahan semata-mata dengan kuasa itu geseran. Dia nampak tak, adik? Okey, ini tak cukup dramatik lah sebenarnya. Magic dia belum saya belum ingatkan nampak sangat. Bro Haziq ni dia akan hilangkan botol ke apa kan. Tapi sebab kita kita berjaya terapungkan botol lah ni. Terapungkan botol lah. Okey, lepas jugalah. Pegang dinding tak? Tak kan? So lepas tak? Lepas lah. So boleh dapat nama duit lah. Dari tadi minta payment. Dia minta payment kejap lagi. Aku jangkit dengan kau lah. Okey. Sekarang ni satu lagi magic. Okey, Alif pegang. Pegang kertas ni. Okay, ini adalah kertas lah. Kertas yang tak ada apa-apa, kertas biasa. Okey, saya akan letakkan kertas ni di atas. Okey, sekarang dah kiraan jangan pegang kertas saya. Kiraan 1 2 3. Alif akan tarik ke belakang, saya akan tarik ke belakang. 1 2 3. Masya-Allah. Lagi sekali sebab kamera tak dapat. Okey. 1 2 3. Ajaibnya. Okey, saya masih tak faham lagi apa objektif dia. Tak ada apa-apa yang ajaib kan. Okey, memang kita tengok apa benda ada orang buat ni. Tapi sebenarnya kalau dua kertas ni dia bergesek, dia tak jadi apa-apa lah. Dia macam apa benda orang buat ni. Tapi apa jadi bila kita ambil banyak kertas? Okey, tunjuk. Ni kena fokus Okey, banyak kertas, contohnya 2 buku yang kita telangkupkan. Jadi kita telangkupkan. Jadi kertas-kertas ni bersentuh sesama sendiri. Okey, jadi sekarang cuba pegang. Yang ni confirm lah macam tadi juga bro. Yelah, sebab kertas kan mesti tak ada apa-apa lah. Okey, tarik. 1 2 3. Okey, ini bukan main-main ni orang. Yang ni letak gam ke apa ni? Tak ada letak gam punya tuan-tuan. Ini tak boleh ni orang punya ni tak letak gam, rosak. Okey, mungkin Alif boleh buat seorang ke mungkin tak percaya kita tak ada masa sangat. Okey, cuba buat. Susah. Serius ni guys. Tak boleh langsung kan, tak boleh tarik. Itu orang buat apa tu? So dia tak boleh tarik langsung. Jadi apa yang berlaku adalah sebenarnya friction ataupun geseran ni adalah satu daya yang amat ajaib yang kita selalu pandang rendah lah sebenarnya. Sebenarnya daya geseran boleh jadi sangat kuat kalaulah kita guna yang lebih tinggi lagi dia punya bilangan jumlah kertas je, contohnya macam buku telefon. Pernah dengar tak istilah buku telefon? Tu selalu mak saya baling. Kalau saya tak buat kerja sekolah lah. Tu dia bro. So, berguna sebenarnya nak kata buku telefon dah tak berguna. Tapi masih lagi berguna lah sebenarnya. Okay, kalau buku telefon, orang buat dengan buku telefon tu, even kalau kita tarik dengan menggunakan kereta sekalipun, dia tak bergerak. Jadi geseran sangat-sangat hebat. Walaupun waktu kita gesekkan antara dua kertas, dia tak jadi apa-apa. Tak, kalau buku yang buku kuning tu kan, yellow pages tu kalau disatukan, lepas tu macam ni, kalau kita tarik dengan kereta pun dia tak bergerak. Sebab dia memang sangat-sangat kuat dia punya kuasa geseran. Dan pernah dengar tak peribahasa? Contohlah. Apa peribahasa dia bro? Nenek moyang kita lah orang Melayu. Lama ni. Orang Melayu kita zaman dulu-dulu hikayat dahulu. Dia orang suka lagakan antara timun dengan durian. Okey. Lagakan antara timun dengan durian. Hang fikir apa ni? Lagakan timun dengan durian. Okey. So maksudnya dia banyak dalam peribahasa durian yang ni serius saya tak pernah dengar bro. Timun. Sebenarnya banyak digunakan antara dua objek yang orang Melayu selalu gandingkan, antara lain macam asam dengan garam pun selalu gandingkan.
Okey, apa sebenarnya cerita Timun dengan durian ni? Ini macam membongkak. Mana ada peribahasa? Adalah peribahasa timun dengan durian. Okey, apa sebenarnya yang orang nenek moyang kita nak cerita? Bila kita lagakan timun dengan durian, apa yang jadi? Timun hancur lah. Durian tu apa jadi? Durian tu akan macam tu jugalah. Tak jadi apa-apa. Okey, jadi sebenarnya apa yang berlaku adalah timun dia bergesek dengan durian. Timun tu hancur melambangkan bahawa orang miskin, orang lemah bila dia berlaga dengan orang yang kaya, orang yang berkuasa. Orang Melayu kita dulu nak kata bahawa kau lah yang akan hancur binasa. Jadi maksudnya engkau ni timun, engkau ni lemah, engkau berlaga dengan orang yang berkuasa, engkau akan hancur. Orang yang berkuasa tu tak jadi apa-apa. Okay. Kalau dalam hidup tu kiranya macam orang kaya tu buat salah, kita nak saman. Tak payah saman lah. Confirm kalah. Aku tak tahu cerita apa kat belakang tapi lebih kurang lah. Jadi maksudnya orang miskin tak mampu nak bayar lah apa peguam ke apa ke. So waktu tu pun dah hancur binasa. Big point dia adalah disebabkan friction. Setiap objek ni dia punya kuasa friction dia berbeza. Jadi contoh macam berlian lah contoh. Tahu sebab apa berlian ni benda yang paling keras kat dunia? Sebab dari segi dia punya apa orang panggil tu isi padu bukan, dia punya ataupun dia punya tekstur material. Macam mana ujian berlian, kekuatan berlian ditentukan? Kalau berlian ni dia akan gesek dengan semua benda, dia akan maksudnya hardness test, dia akan gesek kalau kalau benda tu dia ada geseran, dia tergores, maksudnya benda tu fake, beli kat petaling street. Maksudnya benda tu kalah dengan benda yang digosek. Contohlah kita gesekkan antara dua ni ke, satu benda kita gesekkan, yang ni tergesek, yang ni tak ada apa-apa. Okey, jadi maksudnya yang ni lebih keras lah daripada yang ni. Jadi berlian ni rupa-rupanya bila dia gesek dengan besi, bila dia gesek dengan semua benda dalam dunia, berlian tu tak jadi apa-apa tapi benda yang lain tu dia tergesek. Dia maksudnya dia berlubang. Sebab itulah orang kata berlian tu benda yang paling mahal. Sebab kalau dia jatuh ke apa ke, dia tak akan pecah macam tu. Sebab masalahnya berlian bila jatuh dia pecah. Okey. Berlian dia benda paling keras tapi dia adalah juga benda yang rapuh, fragile. Dia keras maksudnya dia keras maksudnya bila kita gesekkan dia dengan benda yang lain, dia tak akan tergesek, benda yang lain tu yang tergesek. Tapi kalau jatuh pecah. Berlian sebab dia ada involve force sikit. Ada force banyak macam itulah. FT boleh tengok mana satu saya bila Bro Haziq cerita baru teringat form 5, form 3 punya mata pelajaran barulah. Dulu tak pay attention kat kelas kan. Sekarang baru nak belajar. Itulah guys. Korang kena pergi ke YouTube Bro Haziq ni ajar ni kalau nak refresh balik. Hang tak pay attention master juga mechanical engineer. Jangan lama. Okey. Jadi itu adalah demonstrasi kita yang pertama. Kita ceritakan tentang kehebatan ataupun kedahsyatan geseran lah. Okey, jadi sekarang kita nak buat satu lagi eksperimen. Okey, jadi eksperimen ni lain macam sikit dan dia sebenarnya tak berkaitan sangatlah dengan dunia kimia sebenarnya. Nak tanya Bro Haziq duduk mana? Kita duduk dekat tengah-tengah. Dekat tengah-tengah. Tinggal dekat Shah Alam. Shah Alam. Ada pernah terima aduan orang curi basikal ke apa ke? Inilah dia culprit. Jangan kita bayar dapatkan dengan halal. Okey. Taklah. Bayar tak apa. Sebab saya tengok ni sebab kat area Shah Alam banyak tau kes kecurian basikal. Itu memang kita sangat-sangat kesal tapi nak jujur cakap tak ada kena-mengena lah. Tak ada kena-mengena. Sebab sebarang scam basikal yang berlaku. Tapi apa yang kita nak buat adalah kita dengan tayar basikal ni kita akan buat beberapa demonstrasi yang menarik lah. Okey, kalau tadi kita dah belajar friction lah. Sekarang ni masih friction lagi ke? Sekarang ni adalah demonstrasi yang kedua. Kita akan belajar tentang objek yang pelik sebenarnya, basikal. Okey, jadi basikal ni kan, bila kita tak kayuh basikal tu apa jadi? Basikal tu apa jadi? Basikal tu karat tak pun kena curi jiran sebelah. Bukan. Okey. Basikal tu kalau dia tak bertongkat, tak berkayuh, tak ada orang pegang, apa jadi dengan basikal tu? Kalau tak bertongkat maksudnya dia masih muda lah. Kalau dah bertongkat tua. Masya-Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah, berilah aku kekuatan. Ya Allah. Bro Haziq tanya soalan. Saya dah cakap dah. Saya macam tuan-tuan dan perempuan yang dan juga adik-adik yang nak belajar lah. Kalau tanya soalan yang terlalu ni, kita orang akan fikir itulah. Sebab teka-teki kan selalu kan. Motor bertongkat. Itu cerita dia. Apa yang bila tengah hari dia tongkat 3 jam tu lah. So ini bukan teka-teki apa-apa, basikal tu akan jatuh kan. Bila dia tak bertongkat, kita biar je dia kau duduklah situ. Betul. Tak ada orang pegang, dia akan jatuh. Tapi bila kita kayuh, tayar tu akan bergerak. Basikal tu tak jatuh.
Okay, sebenarnya ini adalah satu benda yang sangat-sangat kompleks sebenarnya yang sains sendiri masih tak dapat menyelesaikan dengan cara yang memuaskan lah. Jadi maksudnya saintis pun macam masih bela-bela lagi. Takkanlah Albert Einstein takkanlah Albert Einstein tak boleh fikir. Saya buat basikal lah. Tak. Einstein tak buat basikal. Dia buat E equal MC square. Dia buat punya equation dia hasilkan bom lah, bom nuklear. Okay, sekarang cuba pegang. Okey. Pegang ini. Okey. Okay, jadi pegang elok-elok. Kita akan putarkan basikal ni. Tayar basikal ni. Okay, sekarang cuba main godek-godek, pusingkan dia, tengok apa jadi. So, apa rasa dia? Rasa macam mana? Okay guys, kalau korang pernah buat macam ni, mana yang mungkin tengah betulkan basikal dia ke, kalau kau buat rasa macam ni, barulah korang faham dari segi dia punya, apa tadi, motion apa tadi? Gyroscope motion. Kita lajukan lagi. Okay, jadi, rasa macam mana? Rasa macam dia melawan kan? Kita tak boleh nak pusingkan macam biasa. Dia kadang-kadang ada. Cuba kalau kita hentikan dia. Okay, cuba pusing macam biasa. Cuba pusing. Yang ni dia follow lah bro. Yes. Kalau yang tadi rasa macam tak follow je Zik. Ya betul. Sebab ini tak berputar. Okey, jadi benda yang berputar ni dia ada momentum dia yang sendiri. Tahu tak momentum ni apa? Dia kalau macam ni memang susah lah. Tapi kalau dah jadi macam ni, boleh tunggang lah. Jadi transformer ke ni? Transformer. Jadi basikal lah. Transformer tak ada basikal kan? Tak ada. Tapi tuan-tuan dan puan-puan mungkin korang masih tak faham lagi sebab tak rasa tak berada dekat sini kan. Jadi demonstrasi ni dia tak nampak sangat. Kita akan beralih kepada demonstrasi ni pula. Ya betul. Okey, ini adalah tayar basikal yang tersangkut dan terapung dengan tali lah. Kalau kita lepaskan dia akan dia akan jatuh lah. Macam tak ada apa-apa benda ni. Demonstrasi ni tak ada apa. Jadi apa yang kita akan buat adalah tayar basikal ni sebenarnya dia boleh berdiri tegak walaupun kita tak pegang. Tapi macam mana? Sebab dalam dunia ni ada graviti kan. Betul. Caranya adalah minta Alip pusingkan. Pusingkan laju. Saya pusingkan macam tadi Laju. Pusing macam orang makan. Pusing. Kejap. Ada roadblock. Boleh. Boleh. Tinggal sikit lagi. Masih masa. Gurau je bro. Laju lagi. Macam tu. Apa akan jadi bila kita lepaskan basikal ni? Sekejap. Itu dia. Nampak tak? So dia berpusing dengan tegak. Tak, kalau dibiarkan pusing macam ni Zik, kalau tu? Kalau biar pusing macam mana? Kira-kira daripada bawah sama juga. Dia akan sebelum tu terapung kita juga. cuba arah yang berbeza pula. Jadi macam ni, tadi dia berpusing macam mana? Arah mana? Sini kan? Kali ni kita cuba pusingkan dia. Pusingkan laju. Tu lepas. Jangan lepas. Yang tu accident lah tu. Itu accident. Lepaskan dia. Lama. Tu betul accident. Betul. Itulah dia kena dengan orang selalu kan. Masih mulut. Jadi dia berpusing pada arah yang berbeza pula kali ni. Yang ni dia anti-clockwise lah. Tapi dia masih berpusing tegak. Jadi pelik kan macam mana satu benda yang maksudnya dia tergantung. Yang berat tapi boleh tergantung juga. Tergantung dia boleh tegak dan dia boleh berpusing sendiri. Jadi itu adalah maksudnya misteri gyroscopic precession lah nama dia. Kalau yang ni Albert Einstein pun masih lagi tak boleh rungkai lah. Apa hang suka sangat Albert Einstein ni? Jadi maksudnya dia adalah antara satu benda yang dia boleh diterangkan secara matematik tapi kenapa why it actually happens? Maksudnya dia masih satu benda yang diperdebatkan lah, yang diperselisihkan. Sebab apa sebenarnya basikal boleh bergerak dengan stabil? Dan ini adalah antara penjelasan yang paling simple adalah semua benda yang bergerak, yang berputar, dia ada momentum sendiri, dipanggil sebagai angular momentum, momentum putaran, dan momentum putaran ni dia ada daya. Jadi maksudnya ini graviti akan tarik ke bawah kan? Akan tarik ke bawah ke sini, so dia akan jatuh. Tapi bila kita putarkan dia akan ada satu lagi daya yang menolak ke situ. Jadi dia akan berputar macam ni. Satu ke x-axis, satu ke y-axis. Jadi dia akan berputar. Dia akan jadi ke x-axis. Itu dia. Kita akan buat satu demonstrasi yang terakhir. Yang terakhir pula apa akan tak sabar ni. Ini kita guna platform yang patut berputar lah. Yang ni rumah saya ada ni. Hadiah untuk hang. Mana mungkin boleh setahun lagi. Rumah saya ada ni. Ini untuk ni. Ada batu buat apa? Kenapa macam tak function? Tak, yang ni buat untuk jam dinding je lah. Jam dinding. Sebab rasanya bila letak tak ada orang nak guna kan. Macam-macam. Sebenarnya apa guna dia sebenarnya?
Okey, sekarang benda ni dia akan berputar lah. Kalau kita guna macam ni. So kita putarkan dia. Itu dia. Okey. Anda boleh dapatkan produk senaman dengan bahagia. Hari ni kita ada change. Dia macam boleh. Itu juga jual barang lah. Itu nanti boleh panggil nanti. So kita boleh promokan. Okey, sekarang kita nak minta Alip tolong pusingkan. Saya buat Okey, kita buat laju lagi. Okey, sekarang apa yang akan berlaku, kita letak kaki atas platform ni. Kita pusingkan dia. So dia akan maksudnya kat sini Zik, dia kalau tadi nampak macam kesan dia minimal macam Alip buat tadi. Yang ni kalau kita nak follow arah dia agak sukar sikit lah. Ke macam mana? Okey. Jadi apa yang akan berlaku adalah sebabkan kita berada pada platform yang berpusing. Dan benda ni pun bila dia berputar, maksudnya tayar ni bila dia berputar, dia ada daya dia sendiri. Dan dia akan tolak kita. Jadi itu sebab, mungkin... sebab itulah, bukan Haziq yang follow. Ke dia... Tak, bila kita, terlentangkan dia, dia akan cuba untuk meneutralkan balik dia punya kedudukan yang asal macam ni. Bila dia meneutralkan, dia akan mengeluarkan satu lagi daya yang akan memusingkan kita. Tapi yang ni sebab dia tak pusing lah. Okey, cuba last demo. Okay. Itu dia guys. Itu dia Valentino Rossi sedang cabutan bertuah. Okey. Saya pusing Alip. Pusingkan. Okey, itu dia. Okey, kita pusingkan belah sini pula. Okey, dia akan berpusing. Okey. Jadi maksudnya dia asalnya dia kepada kedudukan yang neutral. Bila kita ubah dia akan melawan. Dia akan keluarkan daya sendiri, dia akan memutarkan kita. Itu dia. Tapi kalau kita gunakan platform yang lebih rendah daya geseran dia akan nampak pusingan yang lebih dramatik lah. Dia akan pusing memang betul-betul. Yang ni sebabkan dia tempat untuk bersenam kan. So tak adalah orang bersenam dia pusing sekali. Okey, daripada eksperimen yang kedua ni, saya rasa saya dah boleh faham sikit dari segi orang kata apa, gyroscopic motion ni. Dia sebenarnya membolehkan kita untuk mengayuh basikal tanpa jatuh lah. Lepas tu contoh dia bermain gasing pun lebih kurang juga. Ataupun dia sebenarnya diaplikasikan dalam helikopter. Ya betul, helikopter. Helikopter pun dia ada juga. Jadi helikopter ni pelik ya. Helikopter ni bila kita pusingkan dia punya roller blade tu, dia punya rotor blade tu. Blade dia tu, dia akan bergerak ke atas dan macam mana dia nak gerak ke depan? Dia akan sepatutnya dia akan pusing macam ni. So dia punya blade dia tu sepatutnya berada di depan dan dia macam kipas lah. Yelah, so, dia akan sepatutnya kalau kipas tu pusing patutnya dia mengalir ke sini kan. Tapi dia naik ke atas. Jadi maksudnya dia punya daya putaran untuk benda yang berputar ini adalah 90 darjah. 90 darjah daripada paksi putarannya. Ya betul. Okey, kesan gyroskopi ini begitu mengagumkan sebenarnya kerana ia bagaikan mampu melawan graviti lah. Bagaimanapun tak ramai yang cuba memahami keindahan sistem alam ini walaupun sebenarnya dia begitu rapat sebenarnya dengan kehidupan kita. Begitu juga kesan gyroskopi ini memberi pelajaran bermakna dalam hidup kita apabila kita bergerak macam berputar ke ataupun teruskan bergerak, lebih kurang macam itulah, kita akan memiliki daya tersendiri untuk melawan jatuhan. Jadi walaupun apa pun yang berlaku dalam hidup kita, kita teruskan bergerak, don't stop, kerana jika anda berhenti ataupun mula perlahan, anda akan semakin dibaham graviti dan akhirnya jatuh ke lantai. Ya betul. Itu dia. Terima kasih banyak kepada Haziq. Bro Haziq, thank you so much kerana sudi orang kata sharing ilmu apa semua kan. Mungkin saya ada sedikit 2-3 mengarut tadi. Yelah kita bukan ni kadang-kadang bukan 2-3, banyak je. Tak ada kita ni kan. Yelah dalam kelas macam mesti ada. Bukan dalam kelas kan ada yang student yang tidur, ada yang nakal, ada yang pay attention. Sama lah. Sama ya? Tak, kita pun minta maaf jugalah. Sama minta maaf lah. Bukan sama mengipik. Sama jugalah. Itu dia. Okey, terima kasih kepada Haziq sekali lagi yang ajar kita dan juga adik-adik rumah tentang kepentingan geseran dan bagaimana kita boleh terapkan pemahaman kita dalam kehidupan seharian dari eksperimen cabaran pisahkan buku telefon tadi. Nampak tak? Susah nak jawab kan? Bukan buku telefon lah, buku biasa. Buku telefon lah. Okey Haziq, untuk yang terakhirnya mungkin ada sebarang ucapan kepada sebab kita
hari ini mungkin hari terakhir Haziq berkongsi ilmu di Minggu Saham Digital ni. Ada apa-apa yang nak diucapkan kepada minat-minat? Oh, ada minat. Peminat. Ya, ramai Alik tengok 200k subscriber kat YouTube. Terima kasih. InsyaAllah bakal 300k lah. Oi, akhir tahun ni amin. kita target. Jadi apa yang kita nak sampaikan bahawa sebenarnya sains dan kimia, fizik ni semua adalah benda yang sangat-sangat awesome. Dia boleh membuka minda kita. Yang paling penting dia bukan setakat membuka minda, dia membuka hati kita juga. Bila kita dapat mendekatkan diri kita dengan misteri dan juga kompleksiti alam, kita rasa diri kita kerdilkan, rasa macam alamak ya Allah betapa aku tak tahu semua benda. Okey, dan sebelum kita akhiri rancangan Dunia Kimia hari ini, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada CCM Berhad yang sentiasa memperkaya kehidupan orang ramai di dunia dengan sains yang inovatif. Jadi korang bolehlah layari ccmberhad.com. Jadi teruskan menonton Minggu Saham Digital. Jangan ke mana-mana guys, ada banyak lagi kejutan menanti anda selepas ini. Yang terakhirnya, terima kasih banyak. Dah kali ketiga dah Alik sebut ni. Terima kasih banyak. Mungkin ada hari yang lain kita akan bertemu ke dekat mana ke apa kan. Nanti tukar kad lah. Tukar kad lah. Okey, itu saja guys. Assalamualaikum. Haziq guys.